Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzirin nasa yawmal qiyamati humul 'adzab yawma yaqulu alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wattabi'ir rusul wa lam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Wa qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Omar Al-Fadhil, pengurusi kepada Masjid Al-Ihsan Bandar Kirara ini, saudara-saudara, teman-teman jawatan kuasa masjid, sahabat-sahabat Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, teman-teman yang mendatangi masjid ini, anak-anak karya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tengah ingat agaknya ini first time saya datang ke masjid ini. Apa impression saya bila masuk, tuan-tuan ya? Impression saya, masjid ini cantik. That was my impression. Cantik. Bila saya tengok tiang-tiangnya diukur indah, seolah-olah saya berada dekat-dekat dengan Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dan bila saya tengok di mihrab pula, hiasan-hiasannya mungkin antara masjid yang pernah, ribuan masjid yang saya pergi, mungkin saya mengatakan masjid ini mungkin the top 20 atau top 10 in terms of beautification. Cantiknya masjid ini, alhamdulillah. Tapi cantiknya masjid ini bukan saja dengan indahnya fisikalnya, tapi cantiknya masjid ini, indahnya diindahkan oleh bacaan-bacaan Tuan Imamnya. Seperti yang kita dengar pagi tadi, baru sebentar tadi, Imam Omar membaca ayat-ayat Al-Quran, lantunan yang sederhana, lagu yang sederhana, saudara, suara yang sederhana, tapi bagi saya sangat-sangat memikat, sangat-sangat memikat. Ayat-ayat yang dibaca tadi memang dipilih khas agaknya untuk pagi ini. Tuan-tuan dan puan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat itu pula disambung, ayat itu disambung lagi ya. Setelah kita dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Saudara-saudara, disambut lagi pula ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Rasa saya, tuan-tuan, pagi ni kalau kita bincang rakaat yang pertama yang dibaca oleh Imam Omar tadi, seminggu tak habis, tuan-tuan. Seminggu tak habis. Buatlah daurah khas membincangkan apa yang dibaca oleh Imam Omar tadi dalam rakaat yang pertama, membaca mengenai untuk kita bertaubat dengan taubat nasuha. Dan juga sebelum itu, tuan-tuan, hendaklah kamu menyelamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Bukan menyelamatkan kita daripada perkembangan jalan raya, bukan menyelamatkan kita daripada COVID-19, bukan menyelamatkan kita daripada huru-hara,
Bukan menyelamatkan kita daripada banjir, bukan menyelamatkan kita daripada gunung berapi yang meletup, tapi menyelamatkan tuan-tuan dan saya daripada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Imagine, saudara, if we know what it means. Bayangkan tuan-tuan, yang disebutkan kepada kita seruannya menyelamatkan diri dan keluarga kita daripada mana? Daripada neraka. Persoalannya kepada Hasan Ali dan tuan-tuan, adakah kita sedang in the process of defending ourselves and our children from the hellfire? Are we in the process of protecting them from getting into hellfire? Tuan-tuan, cuba kita fikirkan. Pagi ini tuan-tuan datang kemari, alhamdulillah. Dengan adanya satu gerakan sekarang, tuan-tuan, subuh seperti Jumaat, tuan-tuan. Saya rasa tempiasnya gerakan ini ternampak di masjid ini, di masjid yang sangat indah ini. Tuan-tuan, saya tengok sekarang ni dah melata sekarang ni. Gerakan yang dimulakan oleh seorang anak muda, seorang artis. Allah bukakan satu fikir kepadanya yang manusia lain mungkin tidak pernah berfikir atau berfikir tapi tak melaksanakan fikir itu. Tapi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, insan ini telah nampaknya dalam masa yang ketika yang singkat sebelum datangnya Ramadan ini, masjid-masjid terutama subuh seperti Jumaat, subuh macam Jumaat. Saya tengok gambar di Masjid Bukit Aman ni, Ketua Polis Negara pun turun, Timbalan Ketua Negara pun turun, pengarah-pengarah polis yang besar-besar semua turun. Penuh, tuan-tuan, penuh. Dengannya 2 kali takbir pada hari itu. Saudara-saudara, inilah yang mesti dilakukan. Dan saya harap ini dilakukan for one purpose, one sole purpose. Apa dia? Kita nak terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, cerita api neraka ni, ulama menulis yang saya sempat baca, agaknya Ustaz Omar pun dah baca. Apa dia? Kalaulah is a spark of hellfire, just a spark. Spark tu apa, tuan-tuan? Sikit bentisan daripada api neraka. A spark. Saya tak tahu what is the best translation of spark. Ya, cebisan. Percikan. Kalau ada satu percikan daripada neraka keluar muncul di bumi, in the planet of Earth, katakan percikan itu berlaku di Alaska di sana, seluruh bumi ini menjadi padang jarak, padang terkukur. Seluruh. That's what hellfire is all about. Macam mana kita? Are we prepared? Are we prepared to get into that situation in which we are to be avoided daripada terbakar oleh api neraka? Sedangkan tak kesian isteri kita yang kita tidak didik, dah kahwin 40 tahun tapi tak didik agama. Tak kesian ke dia? Dia dibakar di api neraka, menjerit-menjerit, abang, abang. Ini di padang mahsyar, abang, abang. Kita dah kahwin 42 tahun, abang. Abang bagi saya semua sekali. Abang bagi petokah, abang bagi rumah, abang bagi bulanan 2,000 setiap bulan abang bagi saya. Abang bagi emas, abang bagi sambutan hari jadi berbagai-bagai, sampai almari penuh dengan gift, dengan bahan-bahan yang abang berikan, dengan abang hadiah-hadiah yang abang berikan kepada saya. Tapi satu abang tak bagi kepada saya. Apa dia? Abang tak bagi agama kepada saya. Imagine. Saya nak tanya tuan-tuan, have we ever given religion to our wife, to our children? Tuan-tuan jawab. Kalau ya, apa dia yang kita bagi? Ambil Quran yang dibaca oleh Ustaz Omar tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya duduk di belakang tadi, berdiri di belakang, jadi makmum. I think Ustaz Omar punya recitation one of the best I have heard for an imam. One of the best.
Di belakang tu saya rasa tuan-tuan, saya rasa tadi dalam hati saya, panjangkan lagi wahai ustaz, panjangkan lagi wahai ustaz, panjangkan lagi wahai ustaz. Sebab saudara, yang dibaca itu kalam Allah, yang dibaca itu wahyu Allah. Setiap satu huruf, ada yang mengatakan ulama 1 pahala, ada ulama mengatakan 1 huruf 10 pahala, ada ulama mengatakan 1 huruf 700 kali pahala. Tuan-tuan bayang tadi berapa huruf? Dan kita di belakang tuan-tuan, ini cerita ulama. Di belakang, bila Ustaz Umar menyebutkan waladdallin, disebut apa? Disebut amin. Saya tadi menjadi makmum dengan tuan-tuan semua menyebut amin. Tuan-tuan dah tahu, habis saja makmum perempuan menyebutkan amin, amin itu disambut oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Tuan-tuan, saya nak tanya, siapa penduduk langit? Siapa penduduk langit? Malaikat Allah. Berapa bilangan malaikat? Ulama mengata 1 titik hujan 1 malaikat, 1 titik hujan 1 malaikat, 1 titik hujan 1 malaikat. And those angels know they're up there. Saudara, menyambut amin makmum yang diaminkan oleh imam, disambut oleh makmum, tuan-tuan, penduduk langit pun menyebut amin. Setelah penduduk langit menyebut amin, dia menyebut nama kita satu persatu. Di Masjid Al-Ihsan, Bandar Kirara ini, disebut nama kita satu persatu. Hujungnya malaikat itu menyebut, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah. Anak kita tak ada kat sini tuan-tuan, anak kita tak ada kat sini, menantu tak ada kat sini. Ini hanya subuh. Yang ini tuan-tuan, peristiwa macam ni berlaku setiap hari, hanya subuh saja. Sebab itu dalam Islam tuan-tuan nampak, of all the timeline, daripada kita bangun pagi sampai tidur semula, yang paling cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah the pre-dawn and dawn, sebelum subuh dan selepas subuh. Pagi tadi kalau kita tidak raikan subuh ini dengan tahajud, paling tidaknya 2 rakaat. Sembahyang witir paling tidaknya 1 rakaat. Malanglah tuan-tuan, malang, sangat malang, sangat malang. Rasulullah menyebutkan, wasallu bil lail walau rakaah, sallu bil lail walau rakaah. Sembahyang malamlah kamu, bertahajudlah kamu, walaupun kamu mampu melakukan setakat 1 rakaat. Did I perform 1 rakaat atau 2 rakaat pagi tadi sebelum datang ke masjid ini, meraihkan rumah kita? Nabi Muhammad SAW bila berhijrah daripada Makkah ke Madinah, kuat sangat ke saya cakap ni Ustaz Umar? Kuat sangat? Okey, boleh? Kok korang sini tak biasa dengan tone suara yang tinggi ni? Nabi Muhammad SAW bila berhijrah daripada Makkah ke Madinah, sampai di pinggir Madinah, the Prophet was at the periphery of Madinah, pinggir Madinah. Rasulullah setengah riwayat mengatakan di atas unta, setengah riwayat mengatakan di atas kuda. That is a material, whether kuda atau unta, tetapi the fact was he was di atas unta atau di atas kuda. Di depan Rasulullah 2 kumpulan manusia yang mengikuti Rasulullah dalam hijrah dipanggil Muhajirin, dan yang menunggu Rasulullah begitu sayang dia menunggu dengan air mata dan menyambut kehadiran nampak bayang Rasulullah. Orang-orang Ansar, orang Yathrib, orang Madinah. Depan Rasulullah tuan-tuan, Rasulullah di atas unta, depannya Rasulullah kaki yang suci, tak memijak lagi bumi Madinah yang suci, belum lagi, masih di atas unta. Baru lagi beberapa saat tiba di pinggir kota Madinah. Rasulullah memandang para sahabat golongan Muhajirin, golongan Ansar, yang mereka mendendangkan lagu tuan-tuan. Talal badru alaina min thaniyatil wada'i. Habis Rasulullah daripada untanya, apa Rasulullah kata? Ayuhan nas,
afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. 4 perkara yang kita menjadikan azimat dalam hidup kita. Yang pertama, wahai muhajirin, wahai ansar, berilah salam, sebutkan salam, sebarkan salam. Questionnya, when was the last time that you give full salam to your wife? When was the last time as wife you gave full salam to your husband? Saya dah tanya soalan ni tuan-tuan. 45 tahun dah saya bersyarah ni. 45 tahun tuan-tuan saya bagi kuliah ni, 45 tahun bersama dengan Harun Din, Allah Yarham, semua Allah Yarham dah. Tinggal saya saja yang hidup ni. Hasan Din, Ismail Kamus, Hashim Yahya. Ada seorang manusia tuan-tuan yang saya sangat hormati sampai sekarang. Kalau dia hidup, orang yang saya boleh cium tangannya salah seorangnya dia sajalah. Orang lain saya tak cium tangan. Namanya Datuk Ishak Bahrul. Siapa Datuk Ishak Bahrul? Tuan-tuan ingat tak Datuk Ishak Bahrul? Mantan mufti kerajaan Islam. Itulah bila-bila kita datang, kita ceritalah tuan-tuan ni. Menyayang, seronok, hibur, sedih, gembira bersama dengan mereka. Saya kenal dia tuan-tuan lama dah, tapi dia senior pada saya. I think about 5 to 6, 7 years. Dia was senior than me. Saudara-saudara, sebarkan salam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu masuk rumah, confirm di rumah isteri balik kampung, isteri bersalin, cuti sekolah, anak pun ikut isteri sana balik kampung. Kosong, tak ada orang di rumah. Buka aja pintu sunat. Assalamualaikum. Ini hadis. Saudara, dalam Imam Nawawi dalam hadis 40 khusus satu chapter membincangkan tentang salam, salam, salam. Qilan salam. Orang bahasa syurga tuan-tuan, qilan salaman salama. Inilah bahasa syurga. Yang kamu dengar di syurga nanti ialah salam, salam, sejahtera, sejahtera, selamat, 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 selamat. Kenapa kita tidak menyerupai diri kita, amalan kita menjadi ahli syurga? Mudah saja. Bagi salam kepada ayah, bagi salam kepada mak, bagi salam kepada anak, bagi salam kepada isteri, bagi salam kepada suami. Kalau isteri pula dengan suami, tuan-tuan, bukan cukup bagi salam saja. Ambil tangannya, salam tangannya, cium tangannya, dakap tubuhnya, cium dakinya. Isteri. Itu yang dilakukan oleh Aisyah, itu dilakukan oleh Khadijah. Itu yang dilakukan oleh anaknya Sayyidatina Fatimah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, bila isteri kita yang terakhir cium tangan kita? Hari Raya? Hari Raya pun dia mengelak-ngelak, dia mengelak-ngelak. Dia banyak buat-buat, dia belah ketupat kat dapur sana. Saudara, bila anak tuan-tuan yang terakhir mencium tangan tuan-tuan? Bila? Tell me when. Kalau anak tak cium tangan mak tuan-tuan, sudah satu kederakaan dicatat oleh Allah. Dia boleh cium tangan orang lain sampai lekuk ni, pipi, cium tangan orang lain. Dan tangan yang tak mahram pula orang lain tu. Tapi dia tidak cium tangan mak dan ayahnya sendiri. Macam mana? Apa nak jawab di sisi Allah? Nombor 2, wa'atimul ta'am. Nabi atas muntah, wa'atimul ta'am. Berilah makan kepada orang miskin. Saya nak tanya tuan-tuan sekali lagi. Bila isteri kita yang goreng kari puff selalunya 10 biji, kali ini dia goreng 50 biji. 40 biji, kita tahu, kita masukkan dalam bekas. Kita cari rumah anak yatim, cari orang yang ibu dan ayahnya COVID meninggal dunia, meninggalkan 4 orang anak. Kita ziarah mereka, serahkan 40 biji tadi kari puff. Bila? Saya nak tanya tuan, bila tuan-tuan? Tak mampu kau orang Kirara, bandar Kirara ni nak goreng kari puff puan-puan lebih daripada 10 biji. Tak mampu kan? Saya tengok kereta yang saya datang tadi, tak jelas sangat, menjala-jala kereta tuan-tuan.
Saya tengok masjid tuan-tuan, saya tengok pakaian tuan-tuan ni. Malam tadi saya bersyarah di Meru tuan-tuan, malam tadi di Meru. Besok pagi-pagi 4 hari saya bersyarah, pagi, petang, siang, malam. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha di Bentung, di Raub dan di Kuala Lipis. Besok. Berapa umur saya? Saya tanya teman tadi. 76 tahun umur saya tuan-tuan. I am 76 years old. Saudara, saya nak recover. I am in the process of recovering. To make do whatever shortfall I have. I have a lot of shortfalls. Banyak. Yang saya mesti cover. Minta maaf tuan-tuan. Walaupun ayah saya seorang guru agama, ayah saya seorang imam, ayah saya seorang guru Quran, mak saya guru Quran, dididik begitu. Yang saya ingat-ingat, minta maaf tuan-tuan, minta maaf, ini rakaman penuh ni tuan-tuan. Facebook saya rakam, TikTok pun saya rakam ni. Live ni. Walaupun tuan-tuan ni, saya nak bagi tahu, minta maaf, saya bukan nak tunjuk-tunjuk pun. Saya mula sembahyang umur 6 tahun Ustaz. Dan saya belajar di Amerika Syarikat masuk 7 tahun. Tak pernah tinggal salat. Pernah tuan-tuan tempat saya belajar Wisconsin tu lebih tinggi, kadang-kadang lebih sejuk daripada Canada. Ambil salji tuan-tuan, salji tu ambil wuduk dengan salji, ambil wuduk. Tapi salat tak tinggal tuan-tuan, salat tak tinggal. Bila salat tak tinggal, 7 years I studied in Amerika Syarikat. Kelas PhD tak ramai. 4 tahun setengah saya buat PhD. 5-6 orang di kelas PhD. Bila hari Khamis dalam kelas pun mereka gogok benda tu tuan. Dalam kelas mereka gogok benda tu. Dalam kelas. Dalam kelas ajak kita. Come. Hasan, come on, you come. Saudara, hampir 7 tahun lillahi ta'ala, tak ada setitik daripada benda itu masuk ke kerongkong Hasan Ali. Pasal ayah kata jaga salat, jaga salat, jaga salat, jaga salat, jaga salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah tangan, kaki, apa juga anggota kita daripada melakukan fahsya yang keji dan yang munkar. I maintain my prayer until now. There was a time seluruh keluarga saya tuan-tuan boarded on a plane di Charles de Gaulle Airport di Paris. Dekat departure lounge tuan-tuan. It's just about another 20 minutes for you to be called to board in. Nak boarding. Saudara, ketika itu tuan-tuan, kita buat jamak asar. Takut helikopter berhenti, susah nak sembahyang, susah nak wuduk. Anak saya boleh azan, boleh kamat, boleh iqamat tuan-tuan. Kita bentang sikit apa yang ada. Tuan-tuan, 5-6 orang daripada kita solat di depan orang, dia baca. Masalah tak kata apa tuan-tuan, tak kata apa masalah. Pandang tak pandang aja mereka. There was an old lady tuan-tuan, when we were about to board. What did you do just now? What did you do just now? We were offering our prayer. What sort of prayer? Pada dia tuan-tuan, sembahyang mesti di church. Sembahyang mesti di church. You tak boleh sembahyang di luar daripada church. You tak boleh cerita agama di luar daripada church. 4 tahun saya dalam kuliah, dalam PhD tuan-tuan. Kadang-kadang saya punya guru-guru, profesor semua Yahudi, 100% Yahudi. Dan kadang saya sebut-sebut juga Nabi, sebut-sebut juga kuasa Allah. No, Hasan. If you want to preaching, Hasan, why not you wait until Sunday? I'll tell the church until Sunday. You do the preaching next Sunday. Preaching mesti di church. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebut tadilah, beri makan kepada orang miskin. Tak ada orang miskin di sekeliling Kirana, di Puchong ni. Saya tak ingat ni, Kirana ni dalam wilayah ke dalam Selangor?
Selangor? Selangor, okey. Oh, kalau Selangor di bawah saya dulu lah satu masa dulu. Saya ekskul agama dulu. Tapi tuan-tuan tak jemput saya datang kemari dulu. Ha? Sibuk? Orang sini yang sibuk, ekskul tak sibuk. Saudara-saudara yang kita sekalian. Yang kedua tuan-tuan, saya nak beritahu anak-anak kita ni. Saya banyak tulis buku tuan-tuan. I have written 43 books. 43 books. Puan-puan, saya dah tulis 43 buku puan-puan. Buku tentang sebelum lahir saya dah tulis, buku setelah lahir saya tulis, buku tentang remaja saya tulis, buku tentang orang dewasa saya tulis, buku tentang orang tua macam saya tulis, buku kita menghadapi maut pun saya tulis tuan-tuan. Semua all the cycle of age range saya dah tulis. 43 buku. Tuan-tuan banyak anak-anak kita ni bagilah pendedahan. Wa'timu ta'am tadi, wa'timu ta'am, berilah pendedahan. Bawa dia jumpa anak yatim tuan-tuan. Tuan-tuan, ada anak 4 orang. Anak yang pertama dah berumur 37 tahun. Anak yang terakhir sudah berumur 21 tahun. Tak pernah tengok anak yatim. Tak pernah bersalam dengan anak yatim. Tuan-tuan nak tahu, salah satu nama ciri-ciri ahli syurga ialah mereka yang kalau gambut ni kita kata apa? Gambut ni apa perkataan ni? Gambut ni kita gambut usap. Usap. Salah satu daripada ciri orang-orang yang masuk dalam syurga ialah mereka mengusap-usap rambut anak yatim. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dah buat? Tuan-tuan bawa anak kita buat? Bukan nak usap. Cukuplah tuan-tuan bawa anak kita, perkenalkan ini anak yatim. Anak yatim tak ada mak, yatim piatu, mak tak ada, bapa tak ada. Engkau sangat-sangat beruntung. Ayah, bapa, mama ada. Mama dan ayah telah memberikan kau segala-galanya. Terutama kasih sayang. Orang ni tak ada kasih sayang, man. Tak ada kasih sayang, man. Saudara, perempuan, macam mana? Tak ada ke anak yatim keliling kekirara ni? Tak kata ada Ustaz Omar, tak kata ada. Tak tahu Ustaz Omar apa yatim piatu. Macam mana tuan-tuan? Orang miskin, misalnya orang miskin, I'm sure there are paupers around. I'm sure there are poor people around here. Saya tengok kondo, tuan-tuan. Tak jauh daripada kondo. I am sure settlement, tempat-tempat penginapan, tempat-tempat penempatan yang dhaif. Adakah kita pergi menjenguk dengan? Adakah kita cuba mendalami, merasai penderitaan seorang miskin, fakir? Ini nak cerita silaturahim ni. Macam mana? Saudara, bawa anak kita. Ini dalam hidup dia tuan-tuan, dalam hidup dia. Saya didik anak 4-8 orang tuan-tuan. Di mana tuan-tuan? Di tengah-tengah bandar yang hebat, Taman Tun Dr. Ismail. Saya dah bertunduk Taman Tun Dr. Ismail masuk tahun yang ke-30 dah tuan. 30 tahun di Taman Tun Dr. Ismail. Rumah saya atas bukit dengan Masjid Al-Ghufran tu 20 langkah rumah saya. Right in front of Masjid Al-Ghufran. Ayah saya nasihat saya, Ustaz Umar. Saya ada 8 orang adik-beradik dan saya juga ada 8 orang anak. Apa nasihat ayah saya? Kalau kau nak beli rumah, kau nak buat rumah, kau nak sewa rumah, pastikan rumah itu mendengar laungan azan. Pastikan. Maka saya pun binalah rumah, beli tanah. Betul-betul 20 langkah daripada Masjid Al-Ghufran. Apa yang saya dapat? Pagi-pagi 6-18 minit 6-18 subuh ni. Pagi-pagi 6-18 minit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk rumah saya, masuk bilik saya, masuk bilik air saya, masuk ruang tamu saya.
Bayang tuan-tuan, pagi-pagi Allah maha besar, maha incomparability, maha tak boleh no comparison, beyond comparison. Bayang tuan-tuan, masuk rumah saya. Dan itu menyebabkan penghuni rumah saya mesti melangkahkan kaki ke masjid. Mesti. Sebab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salat. Tadi muazzin, tuan-tuan, antara muazzin yang sedap dan saya dengar tadi sini. Tapi muazzin muka serius sangatlah saya tengok. Kena senyum sikit, muazzin ni kena senyum sikit. Serius saya tengok datang tadi. Ini bekas sarjan meja ni saya ingat ni. Saudara-saudara, bayang tuan-tuan, hayya 'alas salah, mari kepada salat. Tembus rumah saya tuan-tuan, tembus dapur saya, tembus ruang keluarga saya, tembus ruang tamu saya. Hayya 'alal falah. Mari jom kepada kemenangan, jom kepada kemenangan hakiki. Couple of words in the Quran which are simply intranslatable. Beberapa perkataan dalam Quran tidak boleh ditranslate. Kalau ditranslate tak sampai kehendak maknanya, kehendak maknawinya tak sampai. Antara perkataan itu perempuan ialah al-falah. Al-falah is being translated English atau Melayu ialah al-falah sukses, al-falah berjaya. Tak betul. Al-falah berjaya dalam dua keadaan. Di dunia dia berjaya, di akhirat dia berjaya. Kejayaan dalam dua-dua dimensi hidup itu namanya al-falah. Kumpulan itu dipanggil al-muflihun atau al-faizun. Saudara-saudara, kemudian yang ketiga yang ada kaitan dengan Ustaz Omar minta saya ulas sikit saya nak ulas. Yang pertama tadi sebarkan salam, yang kedua beri makan kepada orang miskin, yang ketiga wasilul arham, sebarkan silaturahim, sebarkan silaturahim, sebarkan silaturahim, sebarkan silaturahim. Sebarkan silaturahim tuan-tuan. Saya nak tahu dimensi silaturahim, the periphery of silaturahim, the boundary of silaturahim tuan-tuan dan puan, sampai pada peringkat it is boundaryless. Silaturahim yang paling hampir dengan kita, diri kita sendiri. We have got to make silaturahim to our own self. Sayangi diri. Macam mana nak sayangi diri? Pagi pukul 6, 18 minit tadi bukan sembahyang di rumah, sembahyang di masjid Kirara, Bandar Kirara. Itu sayangkan diri. Apalagi sayangkan diri, tahajud tadi. 2 rakaat tahajud. 1 rakaat sembahyang sunat witir. Sayangkan diri. Apa sayangkan diri tuan-tuan? Selepas tahajud, selepas kita witir, angkat tangan, nangis kepada Allah. Itu sayangkan diri. Tuan-tuan menangis, pernah menangis waktu subuh, sebelum subuh? Have you ever shed tears during those moments of time? Saudara, salah satu ciri orang yang beriman mudah menetiskan air mata. Itu ciri orang yang beriman. Tadi Ustaz Omar baca tuan-tuan, kalau dia baca panjang lagi saya nangis kat belakang tu. Bukanlah saya orang yang beriman mana pun, tapi saya dapat merasakan kesayuan di bacaan itu. Inilah dia. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, wasilul arham, sebarkan silaturahim pada diri kamu. Adil kepada tangan kamu ni, adil. How will you make justice to your own limbs, your hands? Apa dia? Gamit orang datang ke masjid, gamit anak yatim datang ke rumah kita untuk kita jamu sebentar, makan minum. Itu gamit dia. Gamit apa? Gamit? Tahu kan gamit? Menggamit.
Itulah. Anak kita nak keluar rumah pukul 6. Pukul 6 tuan-tuan, pukul 6.30 nak keluar dari rumah. No, please, no. Maghrib 3,5 jam lagi ni. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Tangan. Say no. Anak perempuan sudah keluar rumah tengok, pakai jeans seketat-ketatnya, nampak profil tubuhnya. Say no. Kita no, please kita, please kita. Kita buat tuan-tuan. Dan kita boleh pergi ke Sogo tuan-tuan, pergi shopping bersama dengan isteri pakai tudung, anak pakai tudung kecil, tapi anak pakai jeans, pakai t-shirt lengan pendek. Macam mana? Tanya ustaz ni, boleh tak pakai jeans untuk kita menunjukkan bentuk rupa kita, the contour of our body, body contour? Boleh tak ustaz? Oh, kau main lagi ini. Saya nak siasat anak-anak isteri ustaz ni. Saudara-saudara, minta maaf lah tuan-tuan. Saya datang pagi ni bukan nak kritik, muhasabah tuan-tuan. Untuk saya, minta maaf tuan-tuan, jangan silap Saya datang ni not try to be picky, get you. Situation yang saya sebut ni, it happens to you, not to me. No. It happens to all. Tuan-tuan ya, wasil arham, saya rapatkan silaturahim selepas diri kita, keluarga kita. Saudara, perempuan, macam mana perempuan panggil suami? Tahun pertama sampai tahun yang kelima kita kahwin, abang. Dah 30 tahun kahwin. Oh, dah siap turunlah. Itulah isteri kita, jemput kita minum pagi bersama. Saudara, perempuan, tertutup pintu syurga. Jangan. Alah, abangnya asas itu. Dari depan anak ni. Abang ingat abang seorang yang tahu. Jangan. Kita tak boleh underrate isteri suami kita depan siapa pun, depan anak-anak. Jangan put our husband in front of anak, put him down. Jangan. Silaturahim antara kita, anak-anak. Anak-anak dahagakan kasih sayang tuan-tuan. Anak-anak lagi. Satu hari nanti datang Ustaz datang, saya datang. Satu hari nanti lah bila-bila lepas mungkin Ramadan Saya nak cerita tentunya ialah menyuburkan kasih sayang seisi keluarga. Ustaz, saya ada tulis buku tu, menyuburkan kasih sayang seisi keluarga. Kalau boleh saya nak propose lah. Saya ada lagi 2-3 hari lagi malam 10 malam yang terakhir tuan-tuan masjid-masjid panggil saya untuk pimpin Qiyamul Lail. Tuan-tuan ingat tahun 80-an ada 4 orang pimpin Qiyamul Lail di Malaysia ni lah biasanya. Satu Ustaz Osman Ibrahim. Saya ingat tak siapa yang ingat nama Ustaz Osman Ibrahim? Tak tahu badan besar tuan-tuan, badan besar, dan meninggal potong dua-dua kaki kerana kencing manis. Dia lah yang membawa dia lulusan Azhar University, lama di Mesir, lama di negara-negara Arab, pergi ke pondok-pondok negara Arab, dan dia balik bawa zikir munajat. Dan tahu zikir munajat? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan dengar tak? Ya Allah, 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 ya Allah. Bayangkan kita sebut pukul 4 pagi tuan-tuan. Baru ni saya pimpin Qiyamul Lail kepada kelab warga emas di Shah Alam. Tuan-tuan tak tahu ada kelab warga emas di Shah Alam ni. Kerajaan Negeri Selangor bagi kelab itu 14 ekar tanah tuan-tuan. Di Section 24 Prime Land. Dan kerajaan negeri bangunkan bangunan kelab. Lengkap selengkap-lengkapnya. Lengkap. Saya dipanggil untuk bagi satu kuliah maghrib.
Lepas tu pukul 3:30 pagi bangun, pimpin qiyamul lail. Kita buat sembahyang tasbih, kita buat sembahyang taubat, kita buat sembahyang hajat, kita buat sembahyang witir, dan saya bermunajat kira-kira 12 ke 13 minit. Lepas tu saya bagi kuliah subuh, lepas tu habis. Masya Allah, tuan-tuan. Ketika itu dalam 80-an tu, pemimpin qiyamul lail di Malaysia ni biasanya ada 4 atau 5. Satu Ustaz Osman Ibrahim, satu lagi nama Ustaz Nasuha. Tu pernah tak nama Ustaz Nasuha? Tak ada ya? Ustaz Musa Imam tu, imam di Subang Jaya Masjid Al-Ihsan juga namanya kan, Darul Ihsan. Darul Ihsan. Dia imam, masih lagi imam kat sana. Anak dia imam, dan anak dia nama anak dia Mukmin, nama anak dia imam. Yang ketiga, tuan-tuan dengar, biasa tuan-tuan, Dr. Badrul Amin. Ini pemimpin qiyamul lail ni. Yang keempat Hasan Ali lah, tuan-tuan. Kawasan Felda mana yang saya tak pergi, tuan-tuan? Tuan-tuan namakan Felda mana yang saya tak pergi? Jengka tu ada berapa banyak Felda? Puluhan Felda. Sampai yang tersorok sekali namanya Padang Piul, tuan-tuan. Padang Piul, ya Allah. Tuan-tuan nak pergi ke Padang Piul tu 80-an, tuan-tuan. Jalan tak berapa elok lagi, tuan-tuan. 4 jam setengah. 4 jam setengah, tuan-tuan. Nak pimpin qiyamul lail pukul 3:30 pagi. Bila tidur, tuan-tuan? Namanya Padang Piul. Semua padang saya dah nampak, yang Piul tak nampak-nampak lagi. Punya jauh lah. Buat qiyamul lail, tuan-tuan, sembahyang tasbih. Tuan-tuan nak tahu ini peristiwa ini. Tengah-tengah salat saya di depan jadi imam. Menjerit-jerit manusia di belakang, tuan-tuan. Menjerit-jerit, ya Allah. Ada setengahnya terjun masuk kolah. Tuan-tuan. Saya pun tak tahu lah, tuan. Amalan apa mereka, tuan-tuan. Apa jin yang ada dalam badan mereka, saya pun tak tahu. Oh, menjerit-jerit menangis, tuan-tuan. Belum lagi doa, belum munajat lagi. Baru salat, baru bacaan salat. Saya baca surah An-Nur. Nurun ala nur. Saya ulang 5-6 kali, tuan-tuan. Itu dah menjerit di belakang tu. Cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Surah An-Nur. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha'. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. 3:30 pagi, tuan-tuan. Sini kalau dah penuh 10 malam terakhir tu qiyam. Sini buat kan 10 malam yang terakhir. Mungkinlah salah satu malamnya kita fix ya. Kita bagi sikit kuliah selepas tarawih. Nama kuliahnya Hebatnya Qiyamul Lail. Lepas tu bangun pukul 3.45 begitu. Pukul 4 tepat kita mula tasbih, sembahyang taubat, sembahyang hajat, witir. Kalau witir dah buat, tak payah witir dah. Lepas tu kuliah subuh, short kuliah subuh. Dalam 40 minit kuliah subuh. Lepas tu habis. Saudara, kena buat. Tuan-tuan memang buat, saya tahu tuan-tuan buat. Tapi buat yang biar yang berkesan, tuan-tuan. Yang dia meninggalkan kesan yang mendalam. Kita tak nak qiyam yang hambar, hari yang hambar. Biar dia. Nabi punya, ya Allah, tuan. Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan. Abu Bakar Siddiq dia tersentuh. Bayangkan, tuan-tuan, tingkat iman dibandingkan Hasan Ali, tingkat Umar Abu Bakar Siddiq. Dalam sembahyangnya, dalam sembahyang sunatnya, dikatakan orang tak dengar bacaannya. Yang dengar ialah sedu-sedannya, tangisannya. Satu hari Allah tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sembahyang malam qiyamul lail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa Aisyah kata, tuan? Aku adalah orang yang sentiasa memperhatikan dan berada di belakang beliau. Aku lihat bacaannya terlalu panjang. Dan atas sebab ketika aku tengok kaki Rasulullah bengkak-bengkak. Bengkak kerana berdiri lama. Bengkak Hasan Ali kerana gaul. Rasulullah bengkak berdiri lama, berjam-jam. Waktu
Waktu sujudnya kata Aisyah, aku mendengar daripada dada baginda seperti air yang dimasukkan dalam kawah, dijeram dengan api kawah itu, menggelegak kawah itu. Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggelegak dada Nabi Muhammad seperti kawah air yang menggelegak dengan api yang menyala. Saudara, apa aku dengar? Nabi menyebut dalam keadaan dada yang demikian dalam sujudnya, diulang-ulang dengan tangisannya. Apa disebut? Ummati, ummati, umatku, umatku di Bandar Kiara, umatku di pucuk. Saudara, setelah dia menyebut umatku, tuan-tuan ya, aku dengar lagi Nabi menyebut ayat-ayat yang berkaitan taubat. Nabi bertaubat, tuan, Nabi bertaubat. Nabi huwas sinless, Nabi maksum, tak ada satu titik dosa pun. And yet ada hadis mengatakan Nabi bertaubat 100 kali satu hari. Ada hadis lagi, Bapak Ustaz, 70 kali satu hari. Macam mana Hasan Ali? Berapa kali kita bertaubat? Berapa kali kita bertaubat? Tadi ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Nabi 100 kali satu hari. Ada hadis 70 kali. Terbayang dalam sembahyang malamnya, dilaporkan oleh Aisyah. Apa Aisyah kata? Dengan Nabi yang nangis dalam sujud, taubat. Langsung bila Nabi bangun, apa Aisyah kata? Aku lihat tempat sujud Nabi banjir dengan air mata baginda. Banjir dengan air mata baginda. Saudara, mengalirkan air mata pagi ini. Saudara yang saya muliakan sekalian. Yang ketiga tadi, afsus salam wa at'imu ta'am wasul arham, sebarkan silaturahim. Saya tadi kata peringkat diri, peringkat keluarga, dan peringkat community. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, sebut tentang silaturahim ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan silaturahim ni tempat nak zahirkan silaturahim, nak hidupkan silaturahim, tempatnya di kelab, tempatnya di padang golf. Sampai kelab, sampai padang golf itu sajalah. Kita nak buat silaturahim atas nama iman taqwa. Dengan kita betting, satu lubang kita bet sampai 200, 300, 500 ini. Macam mana? Macam mana? Oh ya, saya tahu tuan-tuan. Saya tahu. Itu dunia saya. Macam mana? Saudara yang saya muliakan sekalian, kita hendakkan silaturahim. Tempat silaturahim tuan-tuan, tempatnya tidak dalam kelab, tidak di dewan-dewan orang ramai, tidak di padang golf, tidak di padang tenis, tidak di tempat-tempat kita main bowling, tidak di restoran, tuan-tuan, tidak di tempat-tempat tuan-tuan fine dining. Kat sini saya ada fine dining punya tempat, ramai banyak kat sini. Tapi tempatnya untuk memupuk silaturahim, nama tempatnya Masjid Darul Ihsan Al-Ihsan, Masjid Al-Ihsan Bandar Kiara. Di sinilah tempatnya. Macam mana tuan-tuan? Kita hari-hari tuan-tuan baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu pengikatnya tuan-tuan. Sembahyangku, ibadahku, salatku, hidupku dan matiku adalah kerana dan untuk Allah, penguasa sekalian alam. Sedangkan di padang golf sudah disebut, hidupku dan matiku kerana Allah. Satu lagi tuan-tuan,
Tempat-tempat yang lain selain daripada masjid ini, mungkin tidak ada malaikat. Kalau ada satu titik minuman arak tu dekat kelab yang kita main tu, malaikat tak ada kat situ, tuan-tuan. Di mana malaikat berhimpun? Namanya Masjid Al-Ihsan, Bandar Kirara. Ni malaikat berkumpul. Malaikat berkumpul kat sini, tuan-tuan. Dan malaikat-malaikat ini bila kita datang ke masjid, kita nak bawa malaikat itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala balik ke rumah. Dan di rumah kita pun menjadi tempat-tempat bersemayamnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, saya nak bagi tahu, tuan-tuan buka peti ais, kalau ada tuan-tuan warna merah ke warna putih ke, namanya jin, tuan-tuan. Red wine, white wine, satu titik ada dekat situ, malaikat tidak akan masuk ke rumah tuan-tuan. Bila tuan-tuan mati tak ada malaikat, tuan-tuan bayangkan, you die, the time of you dying, there are no angels around. Bila tidak ada angels around, siapa yang menggantikan angels? Yang bermaharaja ketika itu, masuk kita nak mati, siapa dia? The Satan and the Iblis. Macam mana nak mati dengan kita dikelilingi oleh setan dan iblis? Tak ada malaikat yang bersama dengan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuan-tuan ingat iblis nak ajar kita, Hasan, la ilaha illallah. Tuan-tuan ingat gitu? Tuan-tuan ingat syaitan nak ajar Hasan, Hasan, la ilaha illallah. Dan saya dipagari oleh iblis. Pasal apa iblis? Rumah saya ada bentuk arak, rumah saya ada pakaian-pakaian yang mendedahkan, ya? Rumah saya ada benda-benda yang haram. Dalam peti ais tu berlonggok dengan makanan yang saya beli. Dengan saya buat saya punya klaim bulanan. Patut klaim itu 900, saya jadikan 1400. Kerana itu luluskan, saya seronok dapat lebih 500 daripada klaim saya. Haram. Sekarang jangan rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Saya ni tuan-tuan dapat bertemu dengan KPN, Ketua Polis Negara. That was about 3.5 months ago. Akhirnya tuan-tuan nak minta saya bersama-sama kalau dapat usahakan bentangkan konsep integriti daripada pendekatan dalaman ini. Maka setiap minggu tuan-tuan saya pergi IPD. Minggu depan ni IPD Lipis. Saya berjumpa dengan OCPD, timbalan OCPD, pegawai kanan di peringkat daerah, sampailah kepada orang-orang di peringkat nun, balai-balai, usia. Biasanya dalam 150 orang. Saya dah buat dengan IPD Petaling Jaya, saya buat dengan IPD Subang Jaya, saya dah buat dengan IPD Shah Alam, saya buat dengan IPD Sabak Bernam. Yang terakhir yang baru ini IPD Ulu Selangor, yang terakhir minggu lepas. 2 jam. Namanya menerapkan roh integriti dalam kehidupan harian, dalam kerja dan dalam kehidupan harian bersama keluarga. Apa dia integriti? Tak berhenti dengan polis, tuan-tuan. Alhamdulillah. Seronok bersyarah dengan polis, tuan-tuan nak tahu seronoknya. Saya bersyarah, depan tu ada dalam 100 orang, 150 orang. Syarahan 2 jam, tuan-tuan. Tak bergerak, tuan-tuan. Tak bergerak. Kerana disiplin. Mata terbonjol macam tu. Tak ada nampak satu yang layu, tak ada. Tangan sebelahnya ada buku nota kecil, catat. Apa dia catat saya pun tak tahulah. Tapi inilah dia, disiplin. Saya pernah kata pun polis ke, orang guru ke, profesor ke, orang bomba ke, askar ke, saya kata kaki kanan kamu sudah melangkah ke syurga sebenarnya. Sebab kamu menjaga maqasid syariah. Apa maksud syariah? Dia jaga nyawa, dia jaga harta benda kita. Sekarang dia didik kita kepada pendidik. Kaki setengah dah masuk syurga, hanya nak angkat kaki kiri masuk ke syurga. Itu berat. Dengan lembu-lembu yang ada, itu berat.
Tahu istilah lembu. Dengan power orang sana, power orang sini. Itu berat. Saudara, jangan tuan-tuan. Jangan. Saya tahu tuan-tuan tidak terlibat. Tapi as a matter of caution, jangan. Hidup tuan-tuan tidak akan tenteram. Hari akhir tuan-tuan tidak akan tenteram. Nak mengucap kalimah syahadah tak mampu waktu malaikat maut mencabut nyawa kita nanti. Tuan-tuan yang berdosa, tuan-tuan yang duduk dalam kawasan ini, tuan-tuan, tak kisah masjid, tak kisah surau. Tuan-tuan duduk dalam kawasan ini, duduk di kondo. Ada berapa kondo kat sini? Ada berapa blok kondo? Ada kondo tadi belakang 100. Berapa blok ada? 4 blok. Satu blok ada berapa unit lebih kurang? Tak tahu dia? Oh, tak ada sini, tak ada. Tak ada orang duduk kondo kat sini. Amboi, tak ada pula. Tapi nampak gaya-gaya memang orang kondo saya tengok. Tuan-tuan dan puan, balik kepada silaturahim. Diri, keluarga, masyarakat, dan akhirnya bersilaturahim. Ini yang pentingnya dengan Allah dan Rasulnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa dia tuan-tuan? Bersilaturahimlah dengan keagungan kebesaran Allah. Sayangi Allah. Tuan-tuan nak cerita silaturahim, tuan-tuan tak sembahyang, forget it. Tuan-tuan nak cerita silaturahim, tuan-tuan tak boleh kontrol lidah kita, forget it. Tuan-tuan nak cerita silaturahim, sukar nak rukuk, sukar nak sujud, forget it. Tuan-tuan nak cerita silaturahim, tak pernah jeru masjid Al-Ihsan, forget it. Tuan-tuan tak cerita agama dalam perhimpunan masyarakat kita, nak bina silaturahim, tak cerita agama, forget it. Buang masa tuan-tuan, buang masa. Begitu juga kalau cerita integriti, saya beritahu, kalau cerita integriti tak cerita sini, forget it. You waste your time, you waste your energy, you waste your resources. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, satu sifat untuk kita silaturahim. Sifat belas ihsan, belas ihsan. Di mana start belas ihsan? Kat tangan? Kat kaki? Di mana letaknya sifat belas ihsan? Di mana letaknya? Sifat belas ihsan di mana letaknya? Di kepala? Di otak? Sifat belas ihsan itu letaknya di hati. Sayang suami letaknya di hati, sayang anak letaknya di hati, sayang mertua letaknya di hati. Hormati suami letaknya di hati, hormat isteri letaknya di hati, kasih isteri letaknya di hati, sayang anak letaknya di hati, bukan di tangan. Sebab itu yang nak diubat ialah hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit, Allah tambah lagi penyakit kepada hati yang sedia berpenyakit. Hati Hasan ni berpenyakit. Saya datang kat sini nak ubat hati saya, tuan-tuan, nak ubat hati saya ni. Saya tolak dari rumah tadi tuan-tuan, pukul 5.30, 5.20 tadi. Saya nak ubat hati saya ni. Saya bertolak daripada rumah 5.20 tadi. Azan 6.18. Saya tadi naik kereta bersama dengan temannya, memandu saya datang kemari. Saudara yang diam di kawasan ini, Ustaz, rumah yang paling hampir dengan masjid ni, dengan tangga masjid, dengan pintu masjid ni, berapa jauh Ustaz? Rumah yang paling hampir, berapa jauh? Sebelah. Sebelah aja ada rumah. Maknanya 20 meter. 20 meter. 20 meter. 20 meter tak muncul di masjid. Hasan Ali daripada Taman Tun pagi ni turun Kedah tuan-tuan ni, datang kemari boleh datang.
Kamu 20 meter tak boleh datang. Saudara nak jawab daripada Allah macam mana? Can you tell me what sort of answer are you giving to God when you ask such questions? Tell me. Sebab itu tuan-tuan. Oh, saya nak sebut ini tuan-tuan dan puan tuan perempuan perempuan bukan tuan. Ini voluntary. Siapa yang hendakkan bahan-bahan daripada saya? Bahan syarahan saya yang saya kumpulkan dalam YouTube, yang saya kumpulkan dalam Facebook, yang saya kumpulkan dalam Instagram, Telegram. Puluh-puluh tajuk, ratus tajuk tuan-tuan. Pilihlah tajuk yang mana pun. Tuan-tuan, pergilah kepada ini, pergilah kepada website saya, pergilah kepada Facebook saya, pergilah kepada tuan-tuan, dan saya silakan tuan-tuan. Percuma, tak kena bayar 1 sen pun tuan-tuan. Jadi tulis nama. Tulis nama kat sini tuan-tuan dengan nama dan nombor telefon. Saya dalam 3-4 hari nanti akan hubungi saudara. Saya akan berikan bahan-bahan itu daripada masa ke semasa, dan saya akan berikan what are the development, what are the things, what are the new things that I have been doing untuk kita share bersama-sama tuan-tuan dan puan. Percuma. Ini tidak ada paksaan, tidak voluntary. Kalau tuan-tuan fikir nak, tulis nama, nombor telefon, tulis nama, nombor telefon, dan sebarang. Itu saja yang sedang diedarkan sekarang ni. Tuan-tuan dan puan, saya mengakhirkannya insya-Allah. Saya nak mengakhirkannya 2-3 perkara. Pertama, kita nak cerita silaturahim. Silaturahim, bersilaturahimlah kepada diri, bersilaturahimlah kepada keluarga, i.e. isteri, suami dan anak-anak. Bersilaturahimlah dengan community, masyarakat, community, satu kondominium, satu penempatan, satu settlement, satu taman. Sini taman apa yang dekat? Taman. Taman, tak ada taman sini. Taman-taman. Banyak taman Kiara. Taman Kirara, Taman Kirara. Taman Kirara, Taman Kirara. Nombor 2. Nombor 2, silaturahim mesti tegak, mesti tegak. Atas apa tuan-tuan? Silaturahim mesti tegak atas kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau silaturahim tegak atas golf, forget it. Tak akan wujud silaturahim sebagaimana yang dicadangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau silaturahim hanya minum-minum, panggil petang minum waktu asar sampai maghrib, maghrib pun tak sembahyang, asar pun tak sembahyang, forget it. Oh, silaturahim tegak atas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tegak di atas kata-kata yang kita ucapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nombor 4. Nombor 3. Cerita pasal silaturahim tuan-tuan, selain daripada fizikal, kita berjumpa fizikal, kita bermain fizikal, ada program-program bersama kita fizikal, program masjid pun fizikal, program surau pun fizikal, program community pun fizikal. Tapi ada satu, pukul 8 nanti, pukul 8.30, 8.30 pagi, 8.30 lagi, daurah Ramadan. Daurah Ramadan. Patutnya tuan-tuan bila sebut daurah Ramadan, saudara, bawa anak, bawa isteri, bawa adik, bawa abang, bawa kakak. Kita tak ada sama sekali. Ramadan tahun ini mungkin Ramadan yang terakhir untuk Hasan Ali tuan-tuan. Kawan-kawan dia semua dah tak ada. Kawan-kawan Forum Perdana Ehwal Islam semua dah tak ada. Tinggal dia seorang saja lagi. Saya tak mau sia-siakan umur saya tuan-tuan. Jadi saya nak jadikan Ramadan kali ini the best Ramadan ever in my lifetime. The best Ramadan ever. Tolong tuan-tuan. Tak ada lagi dah. Tarawih hanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga lesap, minggu keempat lesap. Tak mau lagi dah tuan-tuan. Tak mau lagi dah. Tak bangun sahur. Anak perempuan kita tak nak bangun sahur tuan-tuan dan puan. Bagi tahu mak awal-awal lagi, mama, don't wake me up tomorrow, you know, I'm not going to have sahur. You take sahur with papa, I don't take sahur. Anak kita tak nak sahur. Tuan-tuan baca buku tentang sahur saja tuan-tuan. Ada buku tentang sahur saja. Tak mau lagi. Tarawih mesti tarawih tuan-tuan duduk di saf pertama, saf kedua, saf pertama, saf kedua. Di sini berapa rakaat akan datang ni?
20. Masjid saya 8. 10. Saudara-saudara, jadi tuan-tuan, ada daurah. Daurah ni artinya kita melihat secara detail apa dia sebenarnya amalan Ramadan. Antara semayang dengan semayang penghapus dosa, antara Jumaat dengan Jumaat penghapus dosa, antara Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadikan puan-puan Ramadan kali ini, inilah Ramadan yang menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Saudara, dalam Ramadan, tuan-tuan, kita ni dah umur-umur macam kita ni. Saudara, banyakkan masa di masjid, banyakkan masa di surau, banyakkan tangan ini masa pegang Quran. Serius tuan-tuan, serius. Banyakkan jumpa Ustaz Omar untuk kita tuan-tuan semak tasmik Fatihah, tasmik Fatihah dan 3 kul. Cukup tuan-tuan. Kalau tidak 3 kul pun 10 ayat yang terakhir. Mulai dari alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai qul a'udzu birabbin nas 10 ayat. Masterkan 10 ayat, masterkan tajwidnya, masterkan makhrajnya, masterkan sebutannya, masterkan. Terutama Fatihah. Saya yakin di antara kita tak pernah disemak Fatihah kita. Tuan-tuan sebagai isteri di belakang sana, pernahkah suami menyemak bacaan Fatihah, mendengar dengan telinga, merenungkan di mana yang silap, sebutan yang silap, sebut ha-nya betul tak, dot-nya betul tak, ta-nya betul tak, ain tu-nya betul tak. Kalau dia baca alhamdulillahirabbil alamin, sakit tu seumur tidak approve. Bukan ham, ha, ha, ha. Alham, bukan alamin, bukan hamzah, bukan alif, ain, ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan, inilah, ambillah kesempatan tuan-tuan untuk kita reform. Hasan Ali, I will take this opportunity tuan-tuan. Hasan Ali akan mengambil seluruh opportunity yang ada. Kalau saya hidup Ramadan ini, saya nak jadikan the best ever Ramadan in my lifetime. The best ever Ramadan. Saya nak dosa saya tergugur. Saya nak dosa dengan Allah tergugur, dosa dengan Nabi tergugur, dosa dengan mak saya dah pergi 25 tahun yang lalu, ayah dah pergi 25 tahun yang lalu tuan-tuan, tergugur. Dosa dengan isteri saya, dosa dengan anak saya, dosa dengan mertua saya, Allah, dosa dengan jiran, dosa dengan masjid, dosa dengan surau, dosa dengan orang alim, dosa dengan teman-teman dulu-dulu dalam siasat, dosa. Dan akhirnya tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan ayat yang dibaca oleh Ustaz tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, untuk silaturahim semua sekali, pengurusinya, timbalan pengurusinya, ahli dan kuasanya dan seluruh penduduknya, bertaubatlah, 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 bertaubatlah. Dan yang akhir tuan-tuan, di epicenter for silaturahim, epicenternya ialah Masjid Al-Ihsan, Bandar Kiara. Jangan tinggalkan masjid ini tuan-tuan, jangan tinggalkan masjid ini. Subuh di masjid ini, zuhur di masjid ini. Dan saya tengok setengah daripada saudara umur macam saya, mungkin tuan-tuan lebih junior daripada saya, tapi dah pencen. Bila dah pencen ni tuan-tuan, tak payah lagi tuan-tuan, tak payah menong-menong lagi, tak payah menong-menong lagi, tak payah fikir-fikir lagi, tak payah tuan-tuan datang masjid, datang masjid, datang masjid ini. Saudara, Allahu Akbar. Satu hari nanti kita nak cerita tuan-tuan, apa jadi kalau manusia datang ke masjid. Tuan-tuan, daripada sikit saya nak tutup. Ada satu hadis panjang tapi saya pendekkan saja. Satu orang sahabat namanya Sya'ban, tuan-tuan, Sya'ban, bulan Sya'ban, nama dia Sya'ban radhiyallahu anhu. Dia nak mati tuan-tuan. Masa dia nak mati, dia menjerit. Dia menjerit tuan-tuan, dia menjerit. Dia menjerit. 3 perkataan dia sebut. Kenapa tak jauh lagi? Yang pertama, kenapa tak jauh lagi? Dia sebut
nak mati ni, kenapa tak jauh lagi? Kenapa tak jauh lagi? Kenapa tak jauh lagi? Kenapa tak jauh lagi? Yang kedua tuan-tuan, kenapa tak bagi yang baru? Kenapa tak bagi yang baru? Kenapa? Itu perkataannya Sya'ban sebut. Kenapa tak bagi yang baru? Kenapa tak bagi yang baru? Kenapa tak bagi yang baru? Yang ketiga apa disebut? Masa dia nak mati. Tuan-tuan, disebut masa nak mati. Kenapa tak bagi semua? Kenapa tak bagi semua? Itu disebut. Isterinya bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi tahu isterinya, engkau tahu masa Sya'ban nak meninggal dunia tadi dalam sakratul maut, bila dia nak dipejamkan matanya, bila malaikat maut nak cabut nyawanya, Allah tunjukkan kepada dia gambaran syurga. Gambaran syurga, tunjuk gambaran syurga. Hebatnya syurga tuan-tuan dan puan. Dan di situ tuan-tuan, Sya'ban ditunjukkan tentang laku perbuatannya dengan masjid. Dia pergi masjid. Perjalanan pergi masjid ikut hadis tu 3 jam tuan-tuan. 3 jam. Nak pergi masjid 3 jam jalan kaki. Punya jauhnya perjalanan daripada rumah ke masjid. Tapi bila ditunjukkan apa Allah bagi kepada mereka yang berjalan ke masjid, yang naik kereta ke masjid, yang meraihkan masjid, Allah tunjuk syurga khusus kepada mereka yang datang ke masjid. Apa kata Sya'ban tuan-tuan? Jauhkan lagi. Dia nak jauhkan lagi. 3 jam perjalanan, dia nak 4 jam. 4 jam berjalan, 5 jam. Nak berjalan ke masjid. Sebab langkah-langkahnya menggugurkan dosa-dosanya. Yang kedua. Yang kedua tuan-tuan, disebut apa tadi? Yang kedua. Yang kedua disebut apa tuan-tuan? Yang baru. Yang baru. Mana yang baru? Mana yang baru? Dalam perjalanan ke masjid, jumpa orang yang menggigil sejuk-sejuk. Pengsan dah sejuk, dah sejuk. Tak ada baju sejuk. Tak ada baju sejuk. Dia pakai baju 2. Satu baju yang cantik dipakai dalam, baju yang dah lusuh dipakai luar. Ni Sya'ban pakai lusuh. Orang tu sejuk, orang tu minta diselamatkan dia sejuk. Dia nak bawa orang tu ke masjid, diselimutkannya dengan baju luar, baju yang lama, baju luar. Baju yang dia pun tak banyak harganya untuk pakai luar, pakai dalamnya yang cantik. Diselimutkan dengan baju luar. Bila nak mati, Allah tunjukkan dia tuan-tuan. Macam mana caranya, hebatnya menolong orang yang kesedukan, nak ke masjid, tak dapat ke masjid. Kamu hanya beri baju luar, kamu tak bagi baju yang terbaik, baju dalam. Sebenarnya untuk memanaskan dia, baju dalam itu lebih penting daripada baju luar. Kenapa kau tak bagi baju dalam? Apa dia katakan tuan-tuan? Mana baju? Mana baju baru? Mana baju baru? Sebut masa nak mati tu, mana baju baru? Sebab dia tak bagi baju baru, dia bagi baju lama. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga disebut tadi baju baru. Yang ketiga disebut tuan-tuan, semua. Bagi semua, bagi semua, bagi semua. Juga perjalanan tuan-tuan jumpa orang miskin. Miskin sangat. Tuan-tuan tak makan 5-6 hari tak makan. Dia ada roti, 3 roti tuan-tuan, roti yang sama saiz. Dibaginya orang miskin itu tuan-tuan dalam keadaan kelaparan tu, cecah dengan susu, bagi tuan-tuan 2 daripada 1. 2 daripada 3 tu dibagi roti pada orang miskin. Orang betul makan. Tapi orang miskin tu pasal dia lapar sangat, roti 2 tu tak mencukupi, dah 5 hari tak makan. Dia rasa nak memerlukan, tapi dia tak bagi, dia pun nak makan sama roti yang terakhir itu. Apa dia kata tuan-tuan? Allah tunjuk masa dia nak mati pasal roti tu, Allah tunjuk dia betapa syurga khas dibina untuk dia, untuk memberi roti kepada orang yang sangat memerlukan, orang yang lapar dahaga seperti itu sangat memerlukan. Tapi dia tadi Sya'ban tadi ambil satu roti untuk dirinya, tak bagi ketiga-tiganya. Tapi tuan-tuan masa nak mati sebutkan, kenapa tak bagi semua? Kenapa tak bagi semua? Patutnya aku bagi semua. Dengan gambaran syurga yang diberikan kepada mereka, yang memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang berada dalam keadaan sedemikian. Moral ceritanya tuan-tuan, berikanlah yang terbaik. Apa yang nak berikan yang terbaik tuan-tuan puan, insya-Allah saya dah sebut dalam 1 minit. Ustaz izinkan saya sekarang ini sedang membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saya sedang membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah di tanah 7 ekar yang diwakaf. Bila tanah wakaf, pemilik tanah asal sudah tak ada nama dalam geran. Nama dalam geran ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang. Maka Majlis Agama Islam Pahang melantik Yayasan Husnul Khatimah, yayasan yang saya pimpin Ustaz Umar. Yayasan Husnul Khatimah untuk membangunkan, dia bagi kami sebagai mutawali. Mutawali
yayasan saya akan membangun, yang saya akan mengisi program-program di tempat ini bila siap. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, sedang dibangunkan di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Pahang Darul Makmur. Daripada rumah saya Taman Tun 45 minit tuan-tuan dan puan. 7 ekar yang diwakaf, 7 ekar yang diwakaf, milik Majlis Agama Islam Pahang. Yayasan saya, Yayasan Husnul Khatimah, dilantik untuk membangun dan mengisi program bila siap nanti. Sekarang ni sedang buat kerja tanah. Dalam 2-3 minggu ni hampir kerja tanah. Selepas tanah tu mampat, kompak-kompak sudah dibuat tuan-tuan dan puan. Selepas hari raya kita binalah bangunan. Bangunan yang pertama masjid. Masjid memakan kos 4 juta ringgit. Masjid 4 juta ringgit. Kemudian tu tempat-tempat kediaman yang kita panggil studio. Kemudian tu ada blok pentadbiran, ada rumah makan, ada rumah masak, ada gymnasium, ada berbagai-bagai di satu tempat. InsyaAllah hujung 2026 siap dah. Apa yang akan ada di situ? 4 perkara. Pertama, pusat pengajian warga emas. Pusat pengajian warga emas. Yang kedua ialah pusat penjagaan. Tadi pengajian, pusat penjagaan warga tua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, kursus 5 modul. Satu modul 1 minggu duduk di sana. Disediakan tempat yang selesa, makan yang selesa, syarahan yang selesa, kuliah yang selesa, tempatnya keselesaannya 3.5 star. Bukan hotel 3 star, tapi hotel 3.5 star. That is the level of keselesaan, comfort yang kita berikan kepada mereka yang datang. Tuan-tuan, kursus ada 5 modul. Modul 1, modul 2, tetap 1 modul, 1 minggu. Habis datang lagi. Habis bila lapang datang. Habis bila datang lapang lagi. Sampai 5 modul. Apa tanduknya? Mati mengucap la ilaha illallah, modul 1 seminggu. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 2 seminggu. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 3 seminggu. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 4 seminggu. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 5 seminggu. Habis 5 modul ni, jelas dalam kepala Hasan Ali, jelas dalam kepala tuan-tuan. Apa dia? Aku nak mati dalam keadaan husnul khatimah, sesuai dengan doa. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tuan-tuan, semuanya dibangunkan atas prinsip wakaf. Tuan-tuan dan puan ya, saya buat 3 buku ni tuan-tuan ya. Saya buat 3 buku ni yang saya dah bawa 2 tahun setengah. Bersama dengan teman-teman, we have collected 2.8 million tuan-tuan. 2.8 million with 3 books. Dan usul dengan sumbangan daripada teman-teman. Sebahagiannya saya masukkan dalam tabung Anjung, Komplek Anjung Husnul Khatimah. Saudara, dengan 2.8 million itulah kita mulakan pembangunan dan mengharapkan tuan-tuan ya, insya-Allah sumbangan daripada individu, sumbangan daripada masyarakat korporat, sumbangan daripada syarikat-syarikat korporat, dan kita ada peruntukan tax exemption, pengecualian cukai tuan-tuan dan puan. Siapa yang menerima nak mendapatkan cukai, kita ada insya-Allah ada peruntukan untuk cukai, pengecualian cukai. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, buku yang pertama ni saya nak sebutkan. Saya harap tuan-tuan, anak-anak dapat buku ini, bacakan, tuan-tuan monitor paling tidaknya 3 kali khatam buku ni. Bila 3 kali khatam buku ni, tuan-tuan habis 3 kali khatam, wajah anak kita dah lain, perangai anak kita dah lain, hormat anak kita pada mak bapak dah lain, khidmat anak kita pada mak bapak dah lain, hatinya untuk menolong mak bapak dah lain, jiwa kasih sayangnya pada mak bapak dah lain. Baca buku ni tuan-tuan. Saya tulis buku ni sebahagiannya dengan butesan air mata, dengan cucuran air mata tuan-tuan. Melihatkan anak-anak kita, bukan senang anak-anak. Kalau umur 1, 2, 3 tahun tuan-tuan, mudah tadi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, yang datang sembahyang tadi, yang dapat RM5 tu, semua di bawah 12 tahun tuan-tuan. Tapi mana yang 15 tahun, mana yang 20 tahun, mana yang 25 tahun, di mana tuan-tuan? Saya tak nampak 25 tahun ambil duit RM5 tadi, tak nampak saya. Ini dia. Okey, buku yang kedua tuan-tuan, perempuan tajuk buku ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni tuan-tuan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis untuk isteri Hasan, untuk anak-anak perempuan Hasan, untuk semua isteri dan anak perempuan satu dunia ni tuan-tuan. Baca buku ni tuan-tuan. Tuan perempuan bukan saja ahli syurga, itu rendah. Bukan bidadari, itu rendah. Puan-puan ialah ketua bidadari syurga. Siapa dia ketua bidadari syurga? Apa amalan paginya? Apa amalan tengah harinya? Apa amalan petangnya? Apa amalan malamnya? Macam mana hubungan dengan suaminya? Macam hubungan dengan keluarganya? Macam hubungan dengan mertuanya? Macam hubungan dengan masyarakatnya? Apa amalan pagi? Apa amalan petang? Apa zikirnya? Apa solatnya? Apa taubatnya?
semua dalam buku ni tuan-tuan. Dan di hujungnya saya gariskan tuan-tuan, secara manual saya gariskan 1, 2, 3, 4 untuk menjadi ahli syurga. Bukan ahli syurga, isteriku ketua bidadari syurga. Buku yang terakhir tuan-tuan, insya-Allah, yang saya bawa 2 tahun setengah dah. Tak pernah dalam program yang saya tak bawa buku ni tuan-tuan. Inilah kerja Hasan Ali. Dia tulis buku ini, dia cetak buku ini, dia edar buku ini, dan sebahagian daripadanya dimasuk terus ke dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Rasa-rasa saya dengan izin Allah, buku inilah buka pintu syurga bagi saya. Saya buat kerana Allah. Saya buat kerana saya cintakan Allah. Saya buat saya kerana cintakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buku ini saya tulis Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Husnul Khatimah, tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, tuan-tuan mengaminkan Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, amin. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, amin. What does it mean? What implication it has? Is your life changing? Tapi kalau dengan buku ini dibekalkan, amin-amin juga. Tapi tindakan-tindakan yang mesti diambil pagi, petang, siang dan malam berpandukan kepada arahan, cadangan pada buku ini, memudahkan kita untuk mati mengucap La ilaha illallah. Hadis menunjukkan man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga kepada mereka. Inilah bukunya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah di luar nanti ada kawan saya tuan-tuan, ada meja. Kat mana mejanya? Saya tak tahu kat mana meja. Kalau ada sahabat saya, mana Muhammad? Muhammad di mana Muhammad? Tuan-tuan dapatkan ni tuan-tuan. Ini ialah kompleks Anjung Sulul Khatimah. Kompleks ini tuan-tuan bacalah. I don't have time to reveal semua sekali apa benda di dalam ni. Tuan-tuan tolong baca untuk Allah dan Rasulnya, untuk kita membuka pintu syurga. Baca tuan-tuan. Namanya Kompleks Anjung Sulul Khatimah. Dalam website-nya ada, dalam YouTube-nya ada, dalam Facebook-nya pun ada. Tuan-tuan dapatkan ni. Kemudian tuan-tuan nampak ini buku-buku tadi boleh QR code, boleh transfer pun boleh tuan-tuan dapatkan ini insya-Allah. Satu lagi tuan-tuan dan puan, sebagai satu cara saya tak nak mengutip, nak minta sampai bila dah tertubuh Kompleks Anjung Sulul Khatimah ni, tak nak minta lagi duit, minta orang pun jelak tuan-tuan dan puan. Maka itu kita bukan profit centers. Satu daripadanya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan yang sakit lutut, sakit urat, sakit sendi, sakit belakang, tuan-tuan ada cervical, tuan-tuan ada slip disc, tuan-tuan baru stroke, tuan-tuan baru kena heart attack, tuan-tuan baru dalam recuperation stage, tuan-tuan nakkan tuan-tuan penyakit saraf, penyakit migraine, tuan-tuan dapatkan. Kami ada 3 pakar tuan-tuan di PV 128 di setapak dekat dengan Columbia Hospital tu. Dapatkanlah khidmat tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tuan-tuan, hasil daripada ini kalau ada keuntungan terus dimasukkan ke dalam Kompleks Anjung Sulul Khatimah. Inilah yang saya buat tuan-tuan. Tuan-tuan, inilah yang saya buat tuan-tuan. Sehingga akhir hayat saya umur 76 tahun tuan-tuan. Saya buat, saya masih hidup, masih boleh bernafas, masih boleh bercakap, masih boleh memandang, masih boleh melihat. Saya nak dedikasikan semua premium gift Allah yang masih beri kepada saya ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Rasulnya. Saya dah cukup tuan-tuan ni, Allah dah bagi saya, tapi saya nak untuk umat Muhammad. Tuan-tuan kat sini nanti tuan-tuan tengok dekat sini nanti ada tanda wakaf tunai tuan-tuan, wakaf tunai. Tuan-tuan dapatkan wakaf tunai ni RM10, tuan-tuan dapatkan dia punya sijil wakaf tunai. RM10 ada untuk Kompleks Anjung Sulul Khatimah. RM50 pun ada dan RM100 pun ada. Tuan-tuan bagi kita sama-sama bangunkan. Dan bila siap nanti tuan-tuan, hujung 2026, saya persilakan teman-teman daripada Padang Tiara. Datanglah tuan-tuan, datanglah. Setidak-tidaknya kursus pendek tu seminggu, bukan konsekutif, bukan one after another. Bila lapang datang, untuk kita mengenal pasti di mana kita, which particular spot are we in right now, untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, dalam dunia ni saya nak bagi tahu tuan-tuan tempat ini tadi, Kompleks Anjung Sulul Khatimah tadi saya kata ada 2, 3, 4. Satu tuan-tuan dan puan, minta saya ulang, iaitu pusat pengajian warga emas. Nombor 2, pusat penjagaan warga tua. Yang ketiga, kursus yang 5 modul. Yang keempat, untuk anak-anak kita tuan-tuan yang berumur 13 tahun ke atas, datang ke sana untuk mengikuti program namanya Khidmati Ayah Bunda hingga akhir hayat. Anak tuan-tuan yang umur 18 tahun, yang umur 20 tahun, yang umur 40 tahun, datanglah tuan-tuan, khusus untuk anak-anak. Tajuknya Khidmati Ayah Bunda hingga akhir hayat. Tuan-tuan dan puan, saya mengucapkan berterima kasih kepada tuan pengurusi. Saya pun tidak diperkenalkan siapa pengurusi, kata tuan-tuan. Yang mana pengurusinya? Oh, minta maaf. Saya Ustaz Muad.
Muaz. Fuad, Ustaz Fuad, Masya Allah. Minta maaf Ustaz Fuad, saya tak diperkenalkan. Ustaz Omar, saya tanya-tanya tadi siapa yang depan tu, seronoknya bacaan ni. Ustaz Omar. Kepada tuan-tuan, kepada perempuan, saya minta maaf, terlebih sedikit sepatutnya pagi ni. Tapi pagi ni pagi ialah pagi Ahad, tanda masa. Tapi jangan lupa pukul 8.30 8.30 pelaksanaan Taurah Ramadan. Ikutlah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kata dalam kepala kita, alah Ramadan, aku dah tahu dah Ramadan. Betul ke tahu Ramadan? Aku dah tahu amalan Ramadan. Betul ke tahu amalan Ramadan? Aku dah buat dalam bulan Ramadan. Betul ke dah buat dalam Ramadan? Tapi the do's and the don'ts akan diceritakan dalam daurah Ramadan pukul 8.30 pagi ini. Datanglah tuan-tuan, datanglah. Cukup sekali itu. Tuan-tuan puan, kita tutup sikit dengan doa sikit tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi-pagi ini kami datang ke rumah Engkau, ya Allah. Kami datang ke masjid ini di rumah Engkau, ya Allah. Ini rumah Engkau, ya Allah. Kami duduk di rumah Engkau. Kami mendengar kuliah di rumah Engkau. Kami berzikir di rumah Engkau. Kami meremandang rumah Engkau, ya Allah. Kami berada dalam suasana rumah Engkau, ya Allah. Suasana malaikat-malaikat yang Kau datangkan ke rumah Engkau ini, ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk meneruskan hidup kami bersama isteri dan anak-anak kami, untuk mendatangi rumah Engkau ini, ya Allah. Mengistiqamahkan diri kami, istiqamahkan diri kami datang ke rumah Engkau ini, ya Allah. Memohon ampun kepada Engkau di rumah Engkau ini, ya Allah. Rukuk dan sujud di rumah Engkau ini, ya Allah. Memohonkan sedikit leniency daripada Engkau di rumah Engkau ini, ya Allah. Ya Allah, kalau majlis pagi ini bukan majlis penghapus dosa, terimalah taubat kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Kami banyak dosa, ya Allah. Terlalu banyak dosa kami, ya Allah. Dosa kepada Kau sebagai Khalik, dosa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa kepada ibu dan ayah kami yang telah pergi. Sebagiannya telah pergi, kami tak sempat mohon ampun kepada ibu dan ayah. Ya Allah, ya Allah, damaikan ayah kami di alam barzakh, damaikan ibu kami di alam barzakh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah keampunan kepada sahabat-sahabat kami yang telah pergi, kepada adik, abang dan kakak kami yang telah pergi bertemu dengan Kau, ya Allah. Selamatkan mereka, ya Allah. Sayangi roh mereka, ya Allah. Sayangi roh mereka, sahabat-sahabat dan teman-teman kami yang telah pergi, ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa berat yang kami lakukan, dosa-dosa kecil yang kami lakukan. Kami tak mampu membawa dosa ini untuk ke kubur, tak mampu membawa dosa ini ke alam-alam barzakh, tak mampu membawa dosa ini kepada mahsyar, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ampunkan, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampun. Dosa kami kepada isteri kami, dosa kami kepada suami kami, dosa kami kepada anak-anak kami, dosa kepada ibu dan ayah kami, dosa kami kepada jiran tetangga kami dan sahabat andai kami. Ya Allah, kalau majlis ini adalah majlis untuk Kau mendatangkan satu butir hidayah, Kau masukkan sebutir hidayah dalam hati kami. Kami perlukan hidayah, ya Allah. Kami perlukan hidayah, ya Allah. Kami perlukan hidayah, ya Allah. Kami nak mati dengan hidayah, kami nak hidup dengan hidayah, kami mengakhirkan umur kami dengan hidayah, kami tua dengan hidayah, kami sakit dengan hidayah, kami nazak dengan hidayah, kami dimatikan dengan hidayah, ya Allah. Kami perlukan hidayah Engkau, ya Allah. Kalau majlis ini merupakan majlis silaturahim, ya Allah, satukan hati kami, ya Allah. Satukan hati kami, ya Allah. Jalinkan hati-hati kami dengan jalinan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jalinkan pemikiran kami, jalinkan perasaan kami, ya Allah. Seluruh teman-teman kami di Bandar Kiara ini, ya Allah, kami hidup dengan penuh kasih sayang atas nama Engkau, atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas nama Islam, atas nama iman. Kami menjalinkan kasih sayang atas platform-platform itu, ya Allah. Akhirnya, ya Allah, Kau berilah kerahman dan rahim Kau kepada teman-teman kami yang sedang berjuang di Palestin, di Gaza, ya Allah. Menangkan mereka, ya Allah. Datangkan malaikat sebagaimana Kau datangkan malaikat membantu tentera Badar. Datangkan malaikat untuk membantu mereka di Rafah sekarang ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Hapuskan Yahudi, hapuskan Zionis, hapuskan Israel, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Ramadan akan datang, Ramadan akan datang. Kau pilihlah kami akan memakmurkan Ramadan sebaik-baik ini, ya Allah.
Setiap saat kami mohon yang terbaik. Setiap minit kami mohon yang terbaik. Setiap jam kami mohon yang terbaik. Setiap minggu kami mohon yang terbaik. Setiap bulan Ramadan kami mohon yang terbaik. Berilah kami yang terbaik kepada isteri kami, suami kami, anak kami, adik kami. Akhirnya wahai Allah, untuk keluarga kami wahai Allah, sayangilah kami bersama isteri tercinta. Kami sayang isteri kami wahai Allah. Kami sayang anak-anak kami wahai Allah. Kami sayang suami kami wahai Allah. Kami sayang suami dan anak-anak kami wahai Allah. Berkatilah keluarga kami wahai Allah. Sambungkanlah silaturahim yang mendalam di antara kami sekeluarga wahai Allah. Hubungilah kami dengan penuh kasih sayang wahai Allah, kasih sayang wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hanya tetapi insyaAllah ya, jangan kalau misalnya dalam 10 malam yang terakhir Ramadan itu, kalau kita nak buat qiyamul lail, kalau kita fikir saya boleh yang membantu untuk mengkepalai qiyamul lail, bolehlah kita tengok apa saja. Saya pun tak banyak lagi tarik-tarik yang masih available, kita buat insyaAllah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua, terima kasih tuan-tuan. Maaf daripada saya, maaf daripada suara saya, kelancangan saya. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Doakan saya. Doa tuan-tuan kalau dengar Hasan Ali dah tak ada di muka bumi ini, sedekahkanlah satu bintik doa, sedekahkanlah sebutir Fatihah agar saya damai di alam barzah nanti wahai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi